Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik, pelajar yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dalam mata pelajaran Tauhid tahun 5, pelajaran yang keempat di bawah tajuk Hisab. Pelajar-pelajar sekalian, Hisab ini juga merupakan salah satu daripada perkara-perkara sam'iyat yang Allah ciptakan kepada kita umat manusia dan makhluk-makhluk yang lain, yang mana kita ni akan dihisab segala amalan perbuatan kita di hari akhirat nanti. Pelajar-pelajar sekalian, kita dah mengaji pelajaran 1 hingga pelajaran 3 sebelum kita cuti sekolah untuk sambutan Aidilfitri yang berlalu beberapa hari yang lalu. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pelajaran yang keempat, tajuk Hisab, insya-Allah. Jadi yang pertamanya pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita memulakan lebih mendalam berkaitan tajuk kita pada hari ini iaitu Hisab, perlulah kita memahami apakah yang dimaksudkan, apakah makna hisab itu sendiri. Pelajar-pelajar sekalian, ta'rif bagi hisab ataupun makna bagi kalimah hisab ini dalam buku teks kita, dalam kitab kita telah ditulis dua patah perkataan yang membawa makna, yang membawa maksud hisab. Jadi pelajar-pelajar boleh tengok dalam kitab ataupun video yang Ustaz sediakan ini. Makna hisab ialah perhitungan di akhirat. Perhitungan di akhirat. Dua patah perkataan sahaja. Jadi Ustaz merasakan ta'arif ini, maksud ini mudah dihafal oleh pelajar-pelajar. Jadi Ustaz nak kamu hafal makna hisab ini, iaitu perhitungan di akhirat. Kemudian yang perlu kita fahami dan yang perlu kita ketahui bahawa hisab ini akan dilakukan kepada setiap manusia dan jin. Kita manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala amalan kerja buat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan jin. Jin pun merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah takhlifkan. Allah bagi kepada mereka seperti mana Allah bagi kepada manusia. Mereka wajib beriman dengan rukun-rukun iman. Mereka wajib melaksanakan rukun-rukun Islam seperti mana yang termaktub kepada manusia. Maka jin juga makhluk yang Allah berikan taklif, tanggungjawab untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya hisab ini juga dilakukan kepada manusia dan jin. Ini yang perlu kita ketahui, yang perlu kita fahami. Kemudian segala amalan yang kita buat, kerja kita buat akan dihitung. Akan dihitung dan diadili. Akan dihitung dan diadili oleh seorang hakim.
kita akan diadili di hadapan hakim yang maha adil, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kita buat tadi akan dihitung, dihisab, kemudian diadili dengan seadil-adilnya oleh seorang hakim yang paling adil, tidak ada kekurangan baginya, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga perlu kita faham, perlu kita tahu, bahawa kita di akhirat nanti, setelah kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita melalui proses hisab, kita akan diadili oleh seorang hakim yang paling adil, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, pelajar sekalian, kita pergi kepada dalil tentang hisab. Dalil tentang hisab seperti mana yang telah kita terang sebelum ini. Dalil ini terbahagi kepada dua. Dalil terbahagi kepada dua, iaitu dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli yang Ustaz terang sebelum ni dalam kelas, dalil naqli ni iaitu dalil daripada Al-Quranul Karim dan juga dalil daripada As-Sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalil aqli adalah dalil yang kita guna akal yang sehat, yang waras, untuk kita memikirkan hikmah-hikmah, rahsia-rahsia yang Allah sediakan bagi setiap perkara yang berlaku dalam diri kita. Dalil hisab daripada Al-Quranul Karim, daripada surah Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Ayat 7 hingga 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sadaqallahul azim. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah sekalipun, nescaya dia akan melihat balasan ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah sekalipun, nescaya dia akan melihat balasan pula, yakni balasan buruk, akan diazab pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahu azim. Para hadirin sekalian, ayat Al-Quran ini, dalil berkaitan dengan hisab ini, Ustaz nak kamu semua baca bagi lancar, fahami makna arti ayat dalil ini, kemudian hafal, kena bagi ingat sungguh-sungguh. Yang pertama, tujuan kita hafal ini bukanlah semata-mata untuk jawab peperiksaan. Tujuan kita hafal ini supaya kita ada pegangan yang kukuh berkenaan pelajaran kita, ilmu yang ada di dada kita. Maknanya hisab yang kita mengaji ini, apa dalilnya, mai pada mana, maka kita boleh mengeluarkan bukti bahawa hisab itu wujud dan Allah menyediakan hisab ini di akhirat nanti melalui ayat yang kita baca ini, iaitu pada surah Az-Zalzalah ayat ke-7 ayat yang ke-8, insya-Allah. Jadi saya minta semua kamu kena hafal, baik ingat betul-betul, insya-Allah. Baik. Daripada ayat Quran yang kita baca sebentar tadi, dapatlah kita fahami pada ayat tersebut beberapa perkara. Di antaranya pelajar-pelajar yang dapat kita fahami, yang dapat kita ambil pengajaran pada ayat dalil hisab ini, yang pertamanya ialah segala kebaikan, amal perbuatan yang baik, kerja buat kita yang baik, benda baik yang kita buat, walaupun sebesar zarah. Zarah ini benda sekecil-kecil benda. Walaupun kita buat sebesar zarah ini, Allah akan pandang, Allah akan beri ganjaran terhadap apa yang kita kerjakan tadi, walaupun sekecil-kecil perbuatan, sekecil-kecil amalan. Ingat. Yang kedua, pelajar sekalian, kalau kita buat benda jahat juga, segala kejahatan walaupun sekecil-kecil benda,
sebesar zarah sekalipun, Allah juga memandang, Allah juga melihat, dan Allah akan memberi ganjaran balasan azab ke atas diri pelaku amalan tersebut. Maknanya di sini artinya, walaupun benda tak baik yang kita buat, benda jahat yang kita buat, walaupun sekecil-kecil benda, Allah juga menyediakan balasan azab siksaan di akhirat nanti. Seterusnya, pelajar-pelajar sekalian, setiap amal perbuatan, benda yang kita buat ini akan dicatat oleh dua orang malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amalan, iaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Berkenaan malaikat ini, tugasan malaikat, insya-Allah kita akan belajar dalam pelajaran di bawah tajuk malaikat, insya-Allah. Kemudian pelajar sekalian, apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian ketika kita dihisab, kita akan ditunjukkan kepada kita catatan ataupun catatan amalan yang telah dicatat oleh malaikat tadi. Kita akan ditayangkan dengan segala amalan yang kita kerjakan di dunia. Allah akan tayang di hadapan kita di akhirat nanti. Kemudian seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini dan anggota tubuh badan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah terhadap perkara yang kita lakukan di atas dunia dulu. Maknanya makhluk, pokok, binatang, kawan-kawan kita, manusia yang lain, kemudian anggota tubuh kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan, kaki kita ni akan menjadi saksi ke atas apa yang kita kerjakan di atas dunia nanti. Kita tak boleh berbohong. Kalau kita bohong, maknanya tangan ataupun mulut kita akan menafikan perbohongan kita tadi. Makhluk-makhluk yang ada akan menafikan pembohongan yang kita buat di hadapan Allah nanti. Jadi kita kena faham, di akhirat nanti ketika dihisab, seluruh makhluk dan anggota badan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Dan yang perlu kita tahu, yang perlu kita faham, di sana ada dua istilah, ashabul yamin, ashabul yasar. Ashabul yamin, kita akan menerima buku amalan kita ini melalui tangan kanan. Jika ditakdirkan kita menerima buku amalan kita melalui tangan kanan, ashabul yamin, maka kita ketahuilah bahawa alhamdulillah, maknanya amalan kebaikan kita lebih banyak daripada amalan kejahatan kita. Maknanya insya-Allah kita akan ditakdirkan menjadi penghuni syurga. Kemudian jika sekiranya kita menjadi ashabul yasar, kita menerima buku amalan kita melalui tangan kiri, wal ayazu billah, maka ketahuilah kita bahawa kita ni sebahagian pada ahli neraka Allah Subhanahu Taala. Maka kita kena berdoa sungguh-sungguh supaya Allah golongkan kita dari kalangan orang-orang yang beriman dan ditempatkan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajar-pelajar sekalian, sampai di sini dulu pelajaran kita untuk tajuk hisab. InsyaAllah di masa minggu hadapan kita akan sambung lagi bagi daripada penerangan berkenaan tajuk hisab, insya-Allah. Ustaz Asal sampai sini dulu. Segala yang baik itu datang pada Allah, segala yang buruk itu, yang kurang itu datang pada Ustaz. Segala yang baik itu datangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya keduanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja buat ini Ustaz nak kamu baca bagi lancar, faham bagi betul, kemudian kamu salin masuk dalam buku nota tauhid. Salin masuk dalam buku nota tauhid. Bagi yang dah salin, alhamdulillah. Bagi yang tak siap lagi, yang tak salin lagi, Ustaz nak kamu salin. Takat mana yang kita belajar insya-Allah. Wallahu a'lam.